Selama ribuan tahun, manusia telah menulis mengenai ikan duyung. Makhluk ini menjadi begitu terkenal di dalam rancangan televisyen atau film dan hampir kebanyakan budaya mempunyai versi legenda ikan duyung tersendiri. Ramai berpendapat, penampakan ikan duyung pada zaman dahulu adalah imajinasi pada kelas yang tersalah anggap haiwan, seperti dugong, singa laut, atau ikan lumba-lumba. Namun, legenda kewujudan ikan duyung ini masih menarik minat manusia di seluruh pelosok dunia dan berikut adalah beberapa kisah mengenainya. Pertama, Jiaoren, China. Di dalam legenda China, Jiaoren adalah ikan duyung yang bukan sahaja cantik, malah makhluk ini juga mempunyai kemahiran untuk membuat pakaian dari kain yang dinamakan tenunan naga yang tidak basah jika terkena air. Jika Jiaoren menangis, air matanya akan bertukar menjadi mutiara. Semasa dinasti Jin, terdapat satu catatan di mana ia menceritakan tentang kemunculan ikan duyung yang menjual kain tenunan naga ini kepada manusia. Jika ada sesiapa yang menawarkannya tempat tinggal, dia akan berterima kasih dengan menitiskan air mata ke dalam bekas tadahan yang kemudian dipenuhi oleh mutiara. Dalam sejarah, beberapa orang bangsawan China mendakwa mereka mempunyai pakaian yang dihasilkan menggunakan tenunan naga ini. Kedua, Ningyo, Jepun. Berbeza daripada legenda ikan duyung versi barat yang kebanyakannya dikatakan cantik, versi ikan duyung Jepun ini adalah sebaliknya. Ningyo dikatakan seekor ikan gergasi yang mempunyai wajah manusia, mulut monyet dengan taring keemasan dan juga tanduk. Makhluk ini dikatakan mempunyai suara seakan-akan bunyi tiupan seruling. Menurut legenda lagi, sesiapa sahaja yang memakan daging Ningyo akan menjadi cantik, muda, dan hidup kekal. Namun, jika makhluk ini ditangkap, akan terjadinya ribut yang sangat dahsyat dan juga akan membawa nasib malang kepada seluruh kampung. Ketiga, Yara, Brazil. Menurut legenda Brazil, Yara adalah seorang gadis yang berani serta pintar dan tinggal di Amazon. Dia mempunyai kebolehan berlawan yang lebih baik dari saudara lelakinya yang lain. Disayangi dan dihormati oleh poknya membuatkan abang-abangnya cemburu. Mereka kemudian telah membunuh Yara dan membuang mayatnya ke dalam sungai Amazon. Ketika itu, Dewi bulan yaitu Jasi berasa kasihan terhadapnya dan telah menghidupkannya semula sebagai seekor ikan duyung. Setelah dihidupkan semula, Yara telah menghabiskan masanya membalas dendam terhadap lelaki. Setiap kali ada lelaki yang mati lemas di sungai Amazon, mereka percaya ia adalah perbuatan Yara. Suatu hari, seorang lelaki bernama Jaraguari bertemu dengan Yara dan mereka berdua telah jatuh cinta. Jaraguari memberitahu ibunya dia telah menemui seekor ikan duyung yang cantik dan ingin bersamanya di dalam kehidupan dalam air. Selepas itu mereka percaya bahwa roh Yara telah menjadi tenang. Keempat, The Finfolk Island and Scotland. Di Ireland and Scotland, mereka percaya bahwa Finfolk adalah spesies ikan duyung yang tinggal di kerajaan bawah laut bernama Finfolkenham. Pada musim panas, makhluk ini dipercayai akan berehat di Hildeland, yaitu sebuah pulau yang akan muncul buat seketika waktu sahaja. Makhluk ini juga dipercayai boleh berubah bentuk kepada ikan atau manusia sepenuhnya. Selain itu, Finfolk dikatakan sangat cantik dan akan menggoda manusia supaya mengawan dengan mereka. Namun, ia sebenarnya berniat untuk mengambil keperawanan manusia untuk kekal hidup selamanya. Jika ada sesiapa yang diculik atau kelasi hilang di lautan, mereka percaya ia adalah perbuatan Finfolk itu. Walau bagaimanapun, jika Finfolk berkawin sesama sendiri, Finfolk betina yang dikenali sebagai Finwife akan berubah bentuk menjadi seorang wanita tua yang akan ke darat untuk bekerja bagi mendapatkan uang dan makanan. Kelima, Mami Wata, Afrika. Mami Wata adalah dewi ikan duyung Afrika yang mempunyai kuasa menyembuh dan ibu kepada semua hidupan laut. Terdapat banyak kisah penampakannya di tasik, sungai, dan laut di benua itu. Mami Wata sering dilihat memegang ular air di sekitar bahunya dan dia dikatakan boleh berubah bentuk kepada wanita, ikan, atau ikan duyung mengikut kemauannya. Sehingga hari ini, masyarakat di Afrika berasa taksub mengenai legenda Mami Wata. Terdapat banyak patungnya dijual sebagai cendera hati. Di Afrika juga terdapat satu kumpulan yang memuja para dewi dan mereka digelar sebagai anak Mami Wata. Mereka mendakwa sering bermimpi didatangi Mami Wata yang memanggil mereka untuk melakukan upacara pembersihan kerohanian. Keenam, Triton, Greece. Di dalam mitos Greek, Triton merupakan tuhan yang menjaga tasik Tritonis.
Dia adalah anak kepada Poseidon, yaitu Tuhan Lautan. Triton dikatakan membawa cengkerang di mana ia digunakan sebagai semboyan dan juga senjata. Menurut legenda, jika Kelasi sesat di Tasik itu, Triton akan membantu mereka dengan mencipta sebidang tanah yang kini dikenali sebagai Pulau Terra. Pada Kelasi yang sesat dapat berehat di situ, sementara Triton akan menerangkan kepada mereka jalan kembali kepada lautan terbuka. Tidak semuanya kisah baik mengenai Triton. Jika terdapat tenakan yang hilang atau Kelasi terbunuh di lautan, ia adalah perbuatan Triton. Karena tidak mampu melawan kuasa Tuhan, mereka akan menawarkan minuman keras yang diletakkan di tepi pantai sebagai sembahan kepada Triton. Ketujuh, Mila Lobo, Chile. Di Chile, terdapat mitos mengenai raja di lautan yang digelar sebagai Mila Lobo. Ia adalah separuh manusia dan separuh lagi singa laut. Mila Lobo dikatakan berkahwin dengan manusia dan mempunyai seorang anak lelaki bernama Pincoy serta dua anak perempuan bernama Serena dan Pincoya. Beberapa orang Kelasi mendakwa mereka pernah dibantu oleh Pincoy menunjukkan arah pulang ketika sesat di lautan. Pincoya pula dikatakan sebagai seorang wanita paling cantik di dunia dengan rambut perang serta mempunyai mata berwarna biru. Pincoya dikatakan akan duduk di atas batu dan gemar menari. Jika dia memandang ke arah lautan, maka para nelayan akan mendapat banyak tangkapan, dan jika dia memandang ke arah darat, maka sebaliknya pula yang akan berlaku. Ke-8. Kias, Scotland. Disebut dengan Kias, ikan duyung dari Scotland ini adalah separuh wanita dan separuh ikan salmon. Legenda menceritakan, sesiapa yang berjaya menangkap Kias ini akan mendapat 3 permintaan. Makhluk ini dikatakan menggoda manusia kepada kematian sama seperti legenda Siren. Cara untuk membunuh Kias ialah dengan memusnahkan azimat mereka berbentuk cengkerang di mana ia menyimpan rohnya dan disembunyikan agar tidak dijumpai manusia. Legenda juga mengatakan jika Anda berjaya menemui cinta sejatinya bersama Kias, makhluk ini akan bertukar sepenuhnya kepada manusia. Tiada 3 permintaan yang diberikan. Sebaliknya, Anda akan menjadi bertua sepanjang hidup. Terdapat beberapa keluarga di Scotland mendakwa mereka adalah dari keturunan pasangan manusia dan ikan duyung yang berkawin. Ke-9. Melusine, Prancis. Legenda mengenai ikan duyung ini banyak diceritakan di dalam kisah dongeng Eropa. Melusine mempunyai bahagian bawah badan menyerupai ekor ular. Melusine dikatakan seorang wanita garang yang ingin membalas dendam terhadap ayahnya bagi pihak ibunya. Dia dikatakan telah berkahwin dengan seorang bangsawan dan mengenakan satu syarat pelik, yaitu dia ingin bersendirian selama 1 hari dalam seminggu. Akan tetapi, karena sifat ingin tahu, suaminya telah mengintai Melusine ketika bersendirian dan terkejut apabila mendapati istrinya itu sebenarnya adalah ikan duyung. Kerabat diraja Prancis dari House of Lusignan mendakwa mereka adalah keturunan dari Melusine. Kini gambarnya kelihatan di seluruh dunia, terutamanya pada lambang minuman kopi terkenal yaitu Starbucks.